wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah. Pada malam ini kita bertemu lagi untuk menyambung kembali siri pengajian Tadabbur Surah Al-Baqarah. Yang mana pada malam ini kita akan masuk kepada ayat 142 yang merupakan ayat yang pertama di dalam juzuk yang kedua pada muka surat 22. Yang mana ayat ini insya-Allah dia akan membicarakan tentang kiblah umat Islam, tentang Kaabah, tentang Baitul Maqdis yang menjadi kiblat asal bagi umat Islam sebelum ini. Dan dalam ayat ini juga Allah menyebut tentang umat ini adalah sebagai umat yang wasat, sebagaimana kiblah juga al-wasat. Yang ini insya-Allah kita akan explain a little bit selepas daripada ini. Kaabah ataupun rumah Allah, tanah haram, sebenarnya adalah merupakan satu simbol akidah tauhid di sisi umat Islam. Dia bukan sebagai satu, kalau kita nak kata macam kenapa adakah kita menyembah Kaabah, bukan, tetapi dia hanya sebagai simbol penyatuan, simbol penyatuan umat Islam. Yakni macam mana sekalipun mungkin kita berbeza, macam mana sekalipun mungkin kita ada bertelingkah dan sebagainya, tetapi kita masih lagi bersama-sama di dalam akidah yang sama. Selagi mana kita salat, kita menghadap ke Baitullahil Haram, at least ingat yang itu, bahawa hala tuju kita sama, iaitu kita semua menuju kepada Allah, kita menghadap Allah Rabbul Alamin. Tapi dia bukan bererti kita menyembah rumah, bukan bererti kita menyembah Kaabah itu sebagaimana yang mungkin difahami oleh sesetengah daripada orang bukan Islam, yang mereka menganggap bila mana kita semua sujud, rukuk di Makkah ataupun di Kaabah itu, kita seolah-olah kita sujud, kita menyembah Kaabah itu. Bukan begitu, tetapi dia adalah sebagai satu kiblat. Nanti kita akan explain apa maksud kiblat ini, dan buktinya juga sebelum daripada itu kita tidak menghadap ke Kaabah. Kiblah umat Islam sebelum disyariatkan untuk menghadap ke Kaabah, kiblat kita adalah menghadap ke Baitullah ataupun Baitul Maqdis. Dan itu kita hanya mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya Kaabah itu tiada di situ sekalipun, maka kita tetap akan menghadap menuju ke situ, kerana itu adalah merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ke mana-mana sahaja Allah perintahkan kepada kita, kita akan laksanakan. Sebelum Nabi SAW berhijrah ke Makkah, sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah, kiblat Nabi SAW adalah menghadap ke Baitul Maqdis dan juga ke Kaabah, kedua-duanya sekali. Dan Nabi SAW biasanya akan berdiri menghadap, ataupun maksudnya bila nak menghadap solat tu, Nabi akan berdiri di antara rukun Aswad dan juga rukun Yamani, kan? Di situ tempat yang biasanya sunat kalau kita tawaf tu, kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi bila kita duduk menghadap ke situ, Nabi menghadap ke situ, dia telah menghadap ke Kaabah dan juga menghadap juga straight ke Baitul Maqdis. Maksudnya 2 in 1. Menghadap ke Kaabah di hadapannya, dan juga pada masa sama itu juga direction menuju ke Baitul Maqdis. Dan setelah itu Nabi SAW berterusan menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan, selama beberapa bulan lah, selama beberapa belas bulan. Nabi SAW sebenarnya dia dalam hatinya Nabi teringin untuk menghadap ke Kaabah.
dijadikan sebagai kiblat utama umat Islam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun memakbulkan hasrat hati Nabi SAW yang kemudiannya Allah perintahkan kepada umat Islam untuk solat menghadap ke Kaabah. Dan itu telah membuatkan orang-orang Yahudi, mereka ini, dan juga orang-orang munafiqin, mereka ini membantah ataupun mempertikaikan tentang perubahan tersebut. Maka ayat-ayat yang turun selepas ini, iaitu ayat 142, 43 dan 44 turun kepada mereka ini sebagai satu respon kepada penghinaan ataupun sindiran orang-orang Yahudi, orang-orang munafiqin dan lain-lain. Maka Allah SWT pun turunkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah kata sayaqulu as-sufaha'u minan nas. Dan akan berkata orang-orang yang sufaha minan nas. Sufaha ini bermaksud orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Macam mana yang Allah SWT ada sebutkan dalam surah Al-Baqarah sebelum ini. Allah kata wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan tak ada orang yang memalingkan diri mereka daripada agama Ibrahim ini melainkan orang yang membodohkan diri sendirilah. Jadi Allah menyifatkan orang-orang Yahudi, orang-orang munafiqin yang mempersindirkan keputusan tersebut dengan sifat, dengan wasaf ataupun sifat kebodohan ataupun kejahilan. Apa yang mereka kata? Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kan apa yang telah membuatkan kamu wahai umat Islam memalingkan ataupun berubah kiblah kamu yang kamu salat dulu ke Bait Al-Maqdis. Sebab dulu mereka ini selalu mempersendakan orang Islam, mempersendakan Nabi SAW. Mereka kata, kamu menghadap Baitul Maqdis, maksudnya kamu ni mengikut agama kita juga. Jadi Nabi SAW tak senang. Dan Nabi SAW ni, dia always ada sifat-sifat. Kalau kita tengok hadis-hadis Nabi SAW, Nabi dia tak mau, Nabi selalu perintahkan umat dia untuk menyelisihi orang bukan Islam, menyelisihi ahli kitab, menyelisihi apa-apa pun daripada mereka. Kan? Tapi itu semua mestilah kena ada sumber wahyu, mesti ada keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab syariat itu bukan daripada Nabi SAW, bahkan daripada Allah juga. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi SAW tidak berkata-kata di dalam urusan agama itu dengan hawa nafsunya, tetapi dengan wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Contohnya kalau kita tengok Nabi SAW suruh kita, galakkan kita bila masa kita nak puasa Ashura, kan, kita puasa sama ada sehari sebelum kita ataupun sehari selepas, yang mana orang-orang Yahudi ni mungkin dia berpuasa pada 10, tapi kita berpuasa 9 hari bulan, 10 hari bulan, at least berbeza daripada mereka. Dan kita tengok juga banyak contohnya hadis-hadis yang Nabi perintahkan untuk nak kita menyelisihi ataupun jangan follow ahli kitab. Sebab tu Nabi SAW suruh kita umat Islam ni adalah juga janggut kita. Kan masa tu mungkin orang-orang Yahudi ni dia suka panjangkan dia punya misai, pendekkan dia punya ataupun cukur janggut. Maka dalam Islam Nabi kata peliharalah janggut. At least adalah, walaupun kadar panjang itu mungkin berbeza pandangan di kalangan para ulama, tapi at least ada. Dan Nabi suruh kita nipiskan misai, panjangkan janggut, biar adalah. Maksudnya ada simbol itu di wajah orang Islam. Jadi kita cuba ikut yang mana kita boleh, dan kita cuba juga apa yang Nabi kata, kita berbeza dengan mereka, kita cuba berbeza dengan mereka. Jadi qiblah, apa yang dimaksudkan dengan qiblah? Qiblah ni dalam bahasa Arab maksudnya sesuatu yang kita hadap. Maksudnya arah yang mana manusia ini menghadap kepadanya. Sebab dalam bahasa Arab dia kata al-musalli yuqabiluha. Maksudnya qabala maksudnya bertemu.
So qiblah arah kita bertemu. Arah kita menghadap tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak balas balik kepada orang-orang Yahudi, orang munafikin yang mana mereka ini sindir kenapa orang Islam tukar kiblat mereka kepada Masjidil Haram ataupun Kaabah, maka Nabi SAW pun diperintahkan oleh Allah untuk katakan kepada mereka, qul lillahil masyriqu wal maghrib. Katakanlah Allah itulah yang maha mentadbir, yang menguasai segenap arah. Maksudnya Allah ini, maksudnya dia menguasai ke semua arah. Tak kira lah Allah nak suruh kamu menghadap ke mana pun, it doesn't matter. Dan bukanlah kerana maksudnya mesti Allah tu ada di situ. Bukannya bila kita menghadap ke Kaabah tu Allah tu mesti maksudnya ada di dalam Kaabah. Tidak. Kan? Kalau tidak, tak adalah kata kita tengok masa ada sahabat-sahabat bila dia nak azan dia naik ke Kaabah itu untuk nak azan, untuk nak cuci dan sebagainya. Kita tengok ini hanya sebagai satu simbolik. Dan macam mana bila kita melontar waktu haji, kita melontar di jamrah Aqabah, jamrah wusta, jamrah sughra, kan kita melontar tu adalah sebagai satu simbolik. Bukan bererti syaitan tu memang realiti dia terikat kat situ, kita baling batu tu kena pada syaitan, tidak. Dia sebagai satu simbolik keagamaan yang Allah perintahkan untuk nak kita buat dan kita laksanakan. Kemudian Allah kata yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Allah lah yang akan memberikan kita hidayah kepada sesiapa, maksudnya kepada sesiapa yang dikehendakinya ke arah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus adalah jalan yang menyampaikan kita kepada rahmat Allah, kepada keridaan Allah. Dan jalan yang lurus itu adalah yang kita panggil sebagai awsatut turuq. Maksudnya jalan awsat. Awsat ni, wasat ni, kejap lagi kita akan explain apa yang dimaksudkan dengan al-wasat. Dan pada ayat yang seterusnya Allah SWT kata, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Allah kata وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Sebagaimana kami telah perintahkan kamu untuk menghadap ke kiblah yang wasat. Wasat iaitu Kaabah, Baitullahil Haram. Maksudnya wasat ni dia ada macam-macam maksud daripada segi bahasa. Ada yang wasat ni membawa maksud pertengahan pun ada. Ada juga wasat dari segi bahasa tu dia bermaksud yang terbaik. Ataupun wasat ni juga boleh bermaksud himpunan kebaikan-kebaikan. Ini juga membawa maksud-maksud kat situ. Jadi bila Allah kata wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikian Allah menjadikan kamu umat yang wasat. Bukanlah maksudnya mesti kita ni kena tengah-tengah, seolah-olah kalau ada yang terbaik kita jangan jadi yang terbaik, tapi kita jadi orang yang tengah-tengah. Kalau yang terbaik tu cemerlang, mumtaz, kita cukup kita lulus ataupun jayyid. Grade C tu kira elok lah. Pertengahan kat situ. Bukan begitu. Tapi dia masuk pertengahan ini, kalau kita kata maksud dia pertengahan, dia adalah pertengahan di antara contohnya sifat membazir dan juga sifat bakhil. Kita tidak begitu. Begitu juga bila kita kata dia wasat, dia mesti mengandungi pertengahan yang terbaik. Kalau kata pertengahan itu bukan yang terbaik, maka kita tidak boleh. Itu bukanlah wasat yang Allah SWT kehendaki. Contohnya kalau kita kata Allah perintahkan kita pakai tudung. Bagi perempuan-perempuan dipakai tudung. Tiba-tiba kita kata kita nak jadi, Allah suruh kita jadi pertengahan, kita jadi wasat. So kita pun pakai tudung tu separuh rambut. Salah maksudnya. Sebab
Macam mana kita kata, bila kita nak kata pertengahan, kita jangan lupa maksud wasat yang lain, iaitu wasat yang terbaik. Selagi mana wasat itu adalah memenuhi maqasid ataupun kehendak syariat itu sendiri, maka barulah kita namakan sebagai wasat. Islam adalah agama yang tidak ghulu, yang tidak ekstrim, dan juga tidak taksir, yang tidak kita kata sebaliknya lah. Kalau ekstrim ni over, yang mana taksir ni yang macam buat sembrono lah, lolok gitu kan, tak buat sampai tak solat pun tidak. Kalau kata orang yang ekstrim, mungkin di 24 jam dia tak pernah dia tak berehat langsung, dia melakukan salat. Dan semaka Allah nak sifatkan kita ni sebagai umat Islam, kita bukanlah umat yang ghulu seperti mana orang Nasrani kepada Nabi mereka. Sampaikan orang Nasrani menjadikan Nabi Isa itu sebagai Tuhan mereka. Dan tidaklah umat Islam ni juga seperti taksir, pengabaian orang-orang Yahudi kepada Nabi mereka, sampai mereka membunuh ramai daripada kalangan-kalangan Nabi mereka. Islam tidak begitu, tetapi Islam adalah umat yang wasat. Umat yang paling balance, yang paling baik. Bila dalam bahasa Arab kita kata fulanun wasat fi qaumih, fulan itu wasat, maksudnya kita kata fulan itu adalah yang terbaik dalam kalangan kaumnya. Qala awsatuhum a'daluhum. Okay. And antara hikmah lagi, bila Allah kata macam mana Allah jadikan kiblat itu wasat, wasat yang pertengahan. Sebab Mekah ni, subhanallah, dia adalah kita kata location yang berada di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah daratan dunia ni lah pusat. Dan ini juga ada disebut dalam beberapa jurnal yang menyebut bahawa mereka telah mengkaji tentang geografi ataupun lokasi Mekah itu, dan mereka mendapati pusat kepada land dekat dunia ini berpusat kepada Makkah Al-Mukarramah. Itu salah satu hikmah, nak menunjukkan bahawa Islam itu balance di tengah-tengah. Maksudnya bila mana Islam itu nak disebarkan, dia boleh disebarkan, yang mana di tengah-tengah di antara tamadun Rom, di antara tamadun Parsi, mereka ni boleh berkembang ke kiri, boleh berkembang ke kanan. Berkembang ke kanan ke arah bumi Asia, boleh pergi ke arah Eropah, ke arah Afrika, benua Amerika. Jadi boleh Islam itu berkembang. Bila berada di pusat, maka dia lebih mudah untuk nak berkembang. Ini juga ada disebutkan oleh beberapa kalangan mufassirin silam, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alaih, yang menyebut bahawa Kaabah wasatul ard. Kaabah ni adalah pertengahan muka bumi ni. Ada juga disebutkan Imam Al-Biqai dan lain-lain lah. So ini antara hikmah yang mana Allah jadikan kiblah itu menghadap ke Kaabah Baitullahil Haram, dan di Makkah itulah lahirnya Rasul akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam ayat ini juga Allah nak menyentuh tentang aspek pensaksian kebaikan, pensaksian adalah secara umumnya kepada umat muslimin. Yang mana ayat ini juga dijadikan hujah kepada para ulama tentang kita perlu menerima pakai ijma' ulama'nya. Kerana umat ini tidak akan, para ulama umat ini tidak akan bersepakat ataupun berijma' di atas satu perkara yang batil. Jika begitu sifatnya, maka tidaklah mereka ini dipuji sebagai syuhada. Ya Allah kata, litakunu syuhada'a 'alan nas.
Allah kata mereka ini umat Islam ini, bila Allah jadikan umat yang wasat supaya mereka ini boleh menjadi saksi kepada para umat yang terdahulu. Apa saksinya itu? Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Iaitu pada hari kiamat, sebagaimana yang ada disebut dalam beberapa hadis seperti hadis riwayat Al-Imam Bukhari, Al-Imam Ahmad, yang mana dekat akhirat nanti umat ini akan mempersaksikan bahawa Nabi SAW telah menyampaikan risalah ini. Wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha. Kami tidaklah jadikan kiblat kamu sebelum ini, iaitu Baitul Maqdis, illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala 'aqibai. Melainkan supaya kami dapat menguji siapakah mereka yang teguh di dalam agama Islam ataupun mereka yang lemah imannya sehingga suka mempertikaikan. Jadi proses penukaran ini sebenarnya adalah proses imtihan, ujian kepada orang-orang yang mendakwa diri mereka sebagai mukmin, untuk melihat sejauh manakah mereka ini patuh, mereka ini menyerah diri kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai seorang mukmin, tugas kita adalah kita bersegera untuk nak melaksanakan syariat Allah secara segera, tanpa ragu-ragu, tanpa melengah-lengahkan. Itu adalah hikmah daripada taklif. Contoh, bila mana kita tengok dalam bulan puasa. Okay? Bila mana dalam bulan puasa kita tengok Nabi SAW, apa Nabi SAW sebut? Dalam syariat, kita disunatkan ataupun dituntut untuk bila kita berbuka, kita bersegera. Kan? Dan bila kita bersahur, kita melewatkan sahur kita. Apa hikmah di sebalik dia? Hikmah dia adalah supaya Allah nak tengok siapa daripada kita yang segera melakukan perintah Allah. Bila kita tengah nak berbuka, Allah suruh kita segera berbuka. Azannya buka. Jangan nak tunggu solat dulu baru nak berbuka. Azannya berbuka. Tak kiralah apa keadaan kita, kita tengah memandu sekalipun, ada seteguk air kita minum. Tapi bila kita bersahur, apa sunnah dia? Sunnah dia kita lewatkan sahur. Jangan kita pergi sahur pukul 3 pagi. Jangan kita pergi sahur selepas isyak. Tapi kita sahur dengan kadar yang very short before azan subuh. Antara hikmah dia, kalaulah imam ataupun muazzin itu melaungkan azan, terus kita berhenti. Kenapa kita berhenti? Sebab Allah dah perintahkan bila masuknya waktu fajar, kita berhenti. Kita berhenti daripada makan dan minum. Kita mulakan puasa kita. Tak kiralah kita tengah makan sedap-sedap, kita stop. Itu antara hikmah yang kita boleh dapati daripada perintah itu. Begitu juga dalam aspek Allah suruh perintahkan kita untuk tukar kiblat. Adakah kita segera tukar ataupun kita melengah-lengahkan kita punya kiblat? Sebab kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi SAW, sahabat dan Nabi SAW yang mana ada khilaf di situ dalam menentukan apakah solat yang Nabi SAW ketika itu turunnya wahyu ini yang Nabi tukar kiblat. Sebab masa Nabi SAW tengah solat, sahabat-sahabat juga di masjid-masjid lain yang jauh sikit pun tengah solat, Nabi terus tukar kiblat. Kemudian sahabat-sahabat lain pun dengar juga,
yang kiblat tengah bertukar, masa mereka tengah solat, mereka pun segera tukar. Daripada depan, mereka berpusing sebaliknya. Macam mana mereka pusing? Imam kat depan, jemaah kat belakang. So bila dilawakannya kiblat telah tukar pusing ke belakang, menghadap ke Baitul Maqdis, ada orang datang jerit bagi tahu. So sahabat-sahabat yang tengah solat tu, imam pusing ke belakang, okay, imam pusing ke belakang, makmum bagi laluan, buka sikit, dan imam tu akan jalan ke belakang sampai ke belakang sekali, dan makmum pun akan pusing ke belakang. Jadi siapa yang asalnya daripada saf akhir, dia jadi saf paling depan. Yang mana saf paling depan tadi tu dia jadi saf paling akhir. Ada riwayat kata wahyu ataupun ayat ini diturunkan ketika Nabi SAW tengah melakukan salat subuh. Ada juga riwayat yang mengatakan ketika Nabi SAW sedang melakukan solat zuhur. Itu perbezaan beberapa riwayat lah. Tetapi pengajaran yang boleh kita ambil, macam mana mereka segera untuk nak berpusing menghadap ke kiblat yang mana Allah telah perintahkan kepada mereka. So, bagaimana segeranya mereka ini dalam melakukan salat. Tidak sebagaimana sifat-sifat orang Yahudi, tidak seperti sifat-sifat kaum-kaum nabi-nabi yang lain, especially Bani Israel yang sebelum ini. Mereka ini suka untuk nak melengah-lengahkan, bahkan mungkin mereka akan persoalkan dulu, mereka akan pertikaikan dulu, kan? Kalau kita ingat lagi, kita cerita tentang kisah Allah perintahkan Bani Israel untuk menyembelih lembu, kan? Ketika itu kita lihat macam mana orang-orang Bani Israel ni mereka berlengah-lengah, banyak sangat tanya, seolah-olah macam ragu-ragu, mempertikaikan, dapat jawapan, tanya lagi, dapat jawapan, tanya lagi, dapat jawapan, tanya lagi. Itu sifat mereka. Tapi Allah tak mau umat Islam ini seperti mereka. Itu ujian daripada Allah untuk melihat segera mana untuk nak kita melakukan segala perintah Allah. Tidak seperti mana kadang kita pada hari ini. Contoh, kita mampu untuk nak pergi menunaikan haji, tapi kita lengahkan. Kita kata nantilah, aku masih muda lagi, tunggulah dah tua nanti. Kita lengahkan. Kita kata, tunggulah, aku tak berani nak taubat-taubat, nak pergi haji masih muda-muda ni, masih lagi nak berfoya-foya, nak enjoy-enjoy. Banyak lagi yang kita selalu lengahkan. Contohnya, macam sekarang ni musim kita mengingati peristiwa Isra' Mi'raj tu. Okay. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj, kita akan mendapati bahawa antara syariat yang Allah SWT turunkan kepada kita adalah syariat apa dia? Salat. Daripada 50 waktu kepada 5 waktu. Kan? Diskaun Nabi dapat 50. Nak turun jumpa Nabi Musa. Nabi Musa suruh merayu lagi, minta lagi diskaun daripada Allah. Makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Sampai kan Nabi dah malu nak kurangkan lagi. Tapi hari ini kita selalu lengah-lengahkan solat kita. Ada je alasan kita untuk nak lengahkan. Daripada subuh sampai isyak. Alasan kerja, alasan mensyuarat, alasan buat itu, buat ini, macam-macam. Kita tangguhkan. Sedangkan Nabi SAW ketika mana ditanya dalam hadis Ibn Mas'ud, ayul a'mali afdal? Apakah amalan yang paling afdal? Nabi kata, as-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktunya. Yang Nabi SAW sedaya upaya cuba untuk nak kejar. Tapi kita, kan, subuh tu nak bangun awal pun rasa macam, kalau kata tak pergi kerja tu lambat lah. Zuhur pun sama, meeting lah, nak lunch lah, tak habis-habis lagi. Asar pun masih tak habis-habis meeting. Maghrib pun baru nak balik kerja, tengah tengok drama.
malam tengah sembang itu ini rehat lah apa ini, kita lengah-lengahkan, selalu kita tak dahulukan perintah daripada Allah. Ini satu opposite side yang perlu kita elakkan. Sebut pasal Isra' Mi'raj, saya sentuh sikit lah. Mungkin sempena-sempena peristiwa ni kan. Biasalah kalau kita selalu dengar masuk 27 Rajab ni, ramai orang yang akan bersembang, berbicara tentang peristiwa Isra' Mi'raj. Isra' untuk pengetahuan sesahabat semua, adalah maksudnya satu perjalanan daripada Nabi SAW daripada Makkah pergi ke Masjidil Aqsa di Palestin. Okay? Dan Mi'raj adalah perjalanan Nabi SAW daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha di atas langit yang ketujuh. Asra, Isra, Isra, Asra. Asra ni berjalan, perjalanan. Mi'raj naik. Araja, maksudnya naik. Sebab tu di perbezaan lah. Maksudnya perjalanan yang berbentuk macam ni dan perjalanan yang berbentuk macam tu. So itu apa maksud daripada Isra' Mi'raj. Dan Isra' Mi'raj ini berlaku secara jaga. Ini bukan secara mimpi. Ini pandangan yang rajih. Sebab kalaulah Isra' Mi'raj ini berlaku hanya sekadar mimpi, maka tak pelik pun. Dan tak adalah orang-orang musyrikin nak mempertikaikan. Sebab dalam mimpi ini kita terbang pun boleh. Kita pergi mana pun boleh. Semua benda-benda yang mustahil kita nak buat masa kita tengah jaga ni, semua kita boleh buat masa kita mimpi. Tetapi mukjizat itu adalah sesuatu yang berbeza daripada kebiasaan. Mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi SAW tanpa syak, supaya menjadi penghormatan, menaikkan darjat Nabi, menenangkan Nabi, meneguhkan Nabi, dan menjadi ujian kepada kita orang-orang yang beriman. Whether kita nak percaya ataupun tidak. Sebab Isra' Mi'raj adalah satu peristiwa yang betul-betul berlaku pada zaman Nabi. Yang telah disebut dalam Al-Quran, yang disebut dalam hadis-hadis Nabi, yang disebut oleh sejarah. Dalam Quran Allah sebut jelas. Allah kata subhanalladzi, dalam surah Al-Isra' ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada satu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya, supaya kami dapat menunjukkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Mi'raj pun Allah ada sebut juga sebahagiannya pada ayat yang ke-60 surah Al-Isra' juga Allah disebut, dan Allah sebut juga dalam surah An-Najm. Masa Allah nak kata Nabi SAW ni dia pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk asalnya di Sidratil Muntaha, yang di sisinya ada syurga Al-Ma'wa. So Allah kata walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha wa laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Ini berlaku bila? Berlaku ketika Nabi SAW di Mi'raj ke langit. Jadi berdasarkan kepada Quran, berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih, peristiwa Isra' Mi'raj adalah merupakan kisah yang betul, kisah yang sahih, yang menunjukkan bukti kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh bagi seorang Muslim itu untuk nak mengingkari peristiwa ini, walaupun ia menyalahi rule of fizik yang kita fahami buat masa ini. Dan siapa yang tidak percaya, maka dia telah kufur kepada Al-Quran, kufur kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cuma daripada sudut tarikh, walaupun ramai orang ataupun di Malaysia ini dia buat satu cuti peristiwa bagi sesebahagian negeri pada 27 Rajab, tapi bukanlah itu tarikh yang pasti berlakunya Isra' dan Mi'raj. Sebab pada zaman Nabi kalender hijrah masih lagi belum dicipta. Dia dicipta pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab. Walaupun orang Arab dulu-dulu dia memang peka dengan bahagian tarikh,
kalaulah betul-betul Isra Mi'raj itu berlaku pada 27 Rajab, satu peristiwa yang besar, satu tarikh yang simbolik yang mulia dalam Islam, maka nescaya benda itu akan disebut secara jelas. Tetapi tak ada. Bahkan riwayat yang menceritakan tentang tarikh itu berbeza-beza dan kebanyakannya lemah, ada yang palsu dan sebagainya. Tapi apa yang penting, ibrah, pengajaran daripada peristiwa Isra Mi'raj yang kita ambil bukan daripada tarikh semata-mata. Macam mana contohnya, ada orang kita ni dia hanya terlalu sangat duk fokus pada tarikh. Bila pasangan dia tak ingat dia punya birthday, tarikh birthday dia, bergaduh. Padahal pasangan itu punya baik hari-hari pada dia. Tapi kerana mungkin dia tak bagi hadiah ke masa birthday ke apa, merajuk. Sebab bagi dia tarikh tu is everything. Tapi yang sebenarnya bukan tarikh itu, tapi kehidupan dia, macam mana kita appreciate dia. Orang kata every day is your birthday, itu lagi bagus. Tapi some orang dia terlalu statik, pegang sangat kepada tarikh. Okay? Ramai ulama melihat bahawa Isra Mi'raj ini berlaku lebih kurang setahun lebih sebelum daripada hijrah Nabi ke Madinah. Yakni pada tahun lebih kurang 12 kenabian. Ada riwayat yang sebut Nabi SAW Isra Mi'raj itu berlaku pada 12 Rabiul Awal. Pun ada. Kan itu riwayat daripada Ibn Abbas, ada riwayat daripada Jabir, juga ada dipertikaikan daripada sudut kesahihannya. Dan ada juga pandangan yang masyhur berlaku pada 27 Rajab. Okay. Walaupun pandangan ini daripada sudut sanadnya tidak sahih. Bahkan dalam susu galuh perawi dia, ada perawi-perawi yang dihukum sebagai pendusta oleh setengah daripada ulama hadis. Dan Ibnu Katsir sendiri pun mempertikaikan dalam Al-Bidayah wal Nihayah yang mengatakan bahawa pandangan ini tak ada asal dan dalil mereka, sehingga berlaku setengah masyarakat ni pada malam Isra Mi'raj mereka melakukan salat ar-raghaib. Alhamdulillah sekarang ni kita dah tak berapa dengar lah, sebab usaha daripada sesahabat kita, daripada asatizah kita, pendakwah-pendakwah kita yang menyuarakan kebid'ahan salat ar-raghaib ini. Salat ar-raghaib ini adalah satu salat yang dilakukan oleh banyak masyarakat sebelum ini. Bukan di Malaysia tapi sampai ke tanah Arab dulu. Bukan wujud sekarang ni, bahkan ratusan tahun dulu. Dia orang buat pada malam Isra Mi'raj, dia orang buat pada malam nisfu Sya'ban. Yang solat ini telah even Al-Imam Nawawi sendiri mengatakan dia adalah satu bid'ah yang dikeji. Solat ni dia ada spesifik kaedah lah. Solat 12 rakaat, 2-2-2 daripada lepas isyak sampai tengah malam. Setiap daripada 2 rakaat tu ada kena baca surah-surah tertentu. Kena baca surah Qadar contohnya 3 kali, kena baca surah Qul Huwallah 12 kali. Lepas tu kena ada zikir-zikir yang tertentu dibagi berapa 70 kali. Beberapa lah ada kaedah spesifik mereka. Dan ini adalah satu bid'ah yang dilakukan pada bulan Rajab, dan juga ada yang melakukannya pada malam nisfu Sya'ban juga. Dan salat ar-raghaib ini pada mulanya dicipta di Baitul Maqdis, di kawasan Syam sana. Selepas, maksudnya tahun lebih kurang 480 Hijrah. Okay. Nabi SAW tak pernah buat, para sahabat tak pernah buat, para tabi'in juga tidak melakukannya, ataupun a'immah, para imam yang mu'tabar. Jadi sebab itulah ramai daripada para ulama yang termasuk Imam Nawawi dalam kitab Majmu' dia mengatakan bahawa salat ini adalah yang dilakukan dengan kaedah yang disebutkan tadi, dilakukan pada malam nisfu Sya'ban 100 rakaat, yang dilakukan pada bulan Rajab ni juga
Ini merupakan salat yang mungkar, bid'ah yang mungkar, qabihah, yang buruk, yang jelek. Walaupun ada disebut di dalam beberapa kitab-kitab yang terkenal. Okay. Jadi tak betul pandangan-pandangan tersebut. So adalah even Al-Imam Ibn Hajar rahmatullahi alaih dalam Fathul Bari pun ada menyebut pandangan para ulama tentang tarikh berlakunya Isra' Mi'raj ni lebih daripada 10 pandangan. Dan ada yang kata berlaku di tahun Nabi menjadi Rasul pun ada juga. Ada juga yang pada tahun kelima pun ada. Ada yang kata pada malam 27, tapi tiga-tiga pandangan ni adalah pandangan yang tidak kuat dari sudut sanadnya. Pendapat paling kuat adalah pendapat yang mengatakan diberlaku pada akhir fasa Nabi di Makkah. Lebih kurang setahun hingga setahun lebih. Kat situ, sama ulama ada kata 16 bulan sebelum hijrah, ada yang kata 14 bulan sebelum hijrah, ada yang kata 12 bulan sebelum hijrah. Tapi ketiga-tiga pandangan ni tak jauh beza sebab dia semua berlaku pada akhir tahun 12 tahun ke-12 sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Sebab apa pandangan yang ini lebih kuat? Kerana para ulama bersepakat bahawa kefarduan salat 5 waktu ini hanya difardukan selepas daripada Khadijah wafat. Hanya selepas daripada Khadijah wafat. Dan Khadijah wafat pada tahun ke-10 kerasulan Nabi SAW. So pandangan yang kata tahun kelima, yang kata pada tahun kerasulan Nabi, tidak ditolaklah. Dan salat 5 waktu ini tak ada khilaf, dia dituntut ataupun diwajibkan pada malam berlakunya Isra' dan Mi'raj itu. Okay. Itu satu, itu pandangan lah. So kesimpulannya, tak ada satu pun hadis yang sahih yang menyebut tentang bila berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Namun perselisihan pendapat ni biasalah di kalangan para sarjana. Apa yang lebih penting adalah keyakinan kita tentang kebenaran peristiwa Isra' dan Mi'raj dan pengajaran yang kita dapat daripada peristiwa ini. So kita pun dah sebut, apa yang rajih adalah berlaku pada tahun-tahun akhir, iaitu pada sekitar tahun ke-12 Nabi SAW menjadi Rasul. Berdasarkan kepada ini, maka kita katakan bahawa Isra' dan Mi'raj ini Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada Nabi SAW selepas berlakunya 4 peristiwa besar dalam kehidupan Nabi SAW yang membuatkan baginda berduka cita. Yang pertama sekali adalah peristiwa wafatnya Abu Talib, papa saudara yang telah menjaga Nabi SAW hampir 40 tahun lamanya, daripada umur Nabi 8 tahun sampai umur Nabi 50 tahun. Selepas kewafatan atuknya Abdul Muttalib, Abu Talib yang jaga, yang mendukung perjuangan Nabi walaupun Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Belum habis kesedihan wafatnya Abu Talib, Nabi sekali lagi diuji dengan kewafatan Khadijah binti Khuwailid, isteri kesayangan Nabi SAW, yang menjadi isteri solo Nabi SAW sampailah 25 tahun Nabi SAW berkahwin dengan Khadijah. Dan kedua-dua ni pula wafat selepas daripada peristiwa Nabi dan keluarganya diboikot, kan, 3 tahun daripada tahun ke-7 sampai tahun ke-10. Habis boikot tu yang menyebabkan implikasi teruk kepada ekonomi Bani Hashim, orang-orang Islam. Tak boleh kahwin, tak boleh nak jual beli, tak boleh beli, tak boleh bercakap, tak boleh apa-apa urusan apa pun. Habis ni pakcik meninggal. Habis pakcik meninggal, isteri kesayangan meninggal. Habis isteri kesayangan meninggal, Allah perintahkan Nabi untuk pergi ke Taif berdakwah. Tapi
ditentang hebat di Taif, sampai orang-orang Taif berbaris baling batu pada Nabi SAW, luka meleleh-leleh sampai kaki Nabi SAW. Nabi terpaksa lari keluar daripada Taif. 4 peristiwa yang mendukacitakan Nabi SAW sampai digelar itu sebagai tahun duka cita. Tapi Allah mendengar keluhan, rintihan, aduan Nabi SAW. Kesedihan itu Allah nak ubati. Allah bagi dia reward. Allah bagi Nabi reward untuk mengalami pengalaman yang tak pernah dialami oleh mana-mana manusia sebelum ini. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini juga kita boleh faham dalam apa pun yang kita lakukan dalam dakwah kita, kita perlukan reward juga. Ada kala reward dalam macam-macam bentuk lah. Dan reward itu boleh chargekan bateri kita lah sikit sebanyak. Boleh berikan kita ketenangan, boleh berikan kita kekuatan. Reward itu yang membuatkan insya-Allah kita akan lebih bersemangat untuk meneruskan lagi kewajipan dan tugasan kita. Nabi SAW pun selepas mengalami peristiwa Isra' Mi'raj ini, Nabi menjadi semakin kukuh, semakin kuat keimanan, semakin kuat semangat Nabi SAW untuk nak meneruskan dakwah dan tugasan yang Allah telah perintahkan kepada Nabi SAW. Dan ini juga membawa satu pengajaran kepada kita bahawa dalam dakwah ini ada ujian-ujian. Walaupun ujian kita tidak akan seberat Nabi SAW. Yang Nabi dah kata ayyun nasi asyaddu bala al-anbiya dan hadis riwayat Tirmizi. Tapi bila kita mengharungi jalan Nabi, kita akan mendapat tempias ujian yang berat juga. Mungkin hari ini kita tidak berdarah, kita tidak luka. Mungkin di setengah tempat yes, dapat ancaman nyawa. Tapi kita akan difitnah, kita akan dimaki, kita akan dicemuh, kita akan dilabel, kita akan dihasad dan sebagainya. Itu lumrah dalam kita berdakwah. Dan sebagai manusia, sudah pasti kita akan melalui fasa-fasa yang menyukarkan dan menyedihkan kita. Menyedihkan kita macam-macam. Mungkin kita sedih kerana manusia-manusia tidak mendengar nasihat kita. Mungkin kita sedih kerana setelah apa yang kita lakukan, setelah kita usaha sebaik mungkin, masih lagi kita dilayan sedemikian rupa. Mungkin juga kita sedih kerana kita ditipu. Mungkin kerana kita dikhianati. Macam-macam boleh berlaku dan itu semua boleh menyebabkan kita terluka. Tapi selagi mana ada insan yang menjalankan peranan untuk menguatkan kita, memujuk, memberikan bimbingan, memberikan nasihat. Sebagaimana Nabi SAW juga mendapat pujukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita akan kuat. Tapi itu semua ujian daripada Allah. Nak tengok adakah kita ikhlas, adakah kita sabar di dalam perjuangan ini. Allah kata am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Allah kata, adakah kamu mengira kamu akan dapat masuk syurga begitu sahaja, senang lenang macam tu je? No. Macam mana umat-umat terdahulu menimpa mereka.
Macam mana umat-umat terdahulu ditimpa kesusahan, para rasul mereka, para da'i mereka. Ada kala sampai kita rasa digoncang iman kita, keyakinan kita, keteguhan kita bergoncang. Sampai kadang-kadang kita rasa tidak sabar menanti bila akan datang pertolongan Allah. Bila orang tu nak dapat hidayah, bila orang tu nak berubah. Allah nak uji kita lagi, Allah tanya lagi. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Adakah kamu mengira kamu boleh senang lenang nak dapat syurga Allah sebelum Allah uji kamu, Allah singkap daripada kamu? Siapa daripada kalangan kamu yang betul-betul bersungguh, bermujahadah? Siapa daripada kalangan kamu yang sabar, yang tidak putus asa? Ini adalah fitrah dan lumrah dalam kita memperjuangkan agama Allah. Ada kala kita rasa bosan, ada kala kita rasa nak give up, ada rasa kita rasa sedih, ada rasa kita rasa kecewa. Tapi pentingnya di sana peranan-peranan sahabat-sahabat yang sentiasa memberikan kita kekuatan. Kerana manusia sifatnya lemah, manusia ada hati. Nabi ada sahabat-sahabat. Nabi ada Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa memberikan kekuatan. Bila Nabi sedih, Allah pujuk. Bila Nabi sedih, Allah cerita kat Nabi tentang kisah-kisah baginda yang dulu. Linuthabbita bihi fuadak, Allah kata. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbita bihi fuadak. Kami cerita kisah-kisah umat-umat terdahulu supaya hati kamu dapat jadi teguh, supaya kamu lebih rasa strong, kamu terpujuk, kamu hilang kekecewaan itu, kamu bertambah sabar. Penting. Sebab itu pengajaran yang kita boleh ambil dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, kita tahu bahawa kita kalau nak berjuang untuk agama Allah, mesti akan ada ujian. Kalau kita tak rasa ujian tu, maksudnya ada kekurangan, ada kelompongan dalam diri kita. Selama ini kita memperjuangkan tentang diri kita. Kita memperjuangkan tentang periuk nasi kita. Kita memperjuangkan untuk bank account kita. Tetapi cubalah kita luangkan masa kita, kudrat kita, harta kita, kemampuan kita untuk kita berjuang juga untuk agama. Membantu agama Allah semampu yang kita boleh. Itu hikmah yang kita boleh ambil daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Cuma saya nak kongsikan sikit tentang itulah, dalam peristiwa Isra' Mi'raj ni dia ada macam-macam riwayat, yang sahih, yang tak sahih. Yang sahih ada dalam Bukhari, ada dalam riwayat Imam Muslim tentang Nabi SAW dicuci dadanya, dibelah dadanya, dicuci. Itu hadis yang sahih. Yang hadis tentang Nabi SAW minta izin nak pergi ke setiap langit, bertemu dan setiap langit, tingkat langit tu ada penjaganya yang bertanya. Kemudian Nabi bertemu dengan beberapa para anbiya di setiap tingkat. Jumpa tingkat pertama Nabi Adam, kemudian jumpa Nabi Yahya dengan Isa, kemudian bertemu dengan Nabi yang seterusnya, Yusuf, sampai Nabi Harun, Nabi Musa, sampailah Nabi SAW di langit yang ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim AS yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Kemudian Nabi diangkat ke Sidratul Muntaha, dan di situlah Nabi SAW mendapat wahyu daripada Allah SWT tentang kewajipan untuk nak melakukan salat. Adalah beberapa riwayat, cuma ada juga kita selalu dicemari dengan kisah-kisah yang tidak sahih. Walaupun
Contohnya ketika Nabi SAW pergi di Mi'raj tu, Nabi diperlihatkan dengan beberapa mungkin azab kaum umat baginda, melihat beberapa peristiwa, tetapi ada juga yang dicocok masuk dimasukkan benda-benda yang tidak sahih, yang mungkin kita selalu dengar daripada penceramah-penceramah kita. Contohnya Nabi melihat ada dunia ni seperti wanita tua, ada yang contoh Nabi SAW melihat kaum yang bibir mereka seperti unta, kaum yang potong lidah mereka dan bibir mereka berulang-ulang, kaum yang pecahkan kepala mereka berulang-ulang, kaum yang menutup kemaluan mereka dengan secebis kain, kaum yang Nabi nampak untuk makan daging mentah yang busuk, kan? Kaum yang adalah beberapa lah, kalau kita tengok kisah-kisah yang dibawa di meja-meja penceramah, yang mana kisah-kisah tersebut ada yang palsu, ada yang sangat-sangat lemah, yang tidak boleh kita nak sampai ataupun kita ceritakan. Tak dinafikan ada juga peristiwa-peristiwa yang Nabi SAW sahih, Nabi melihat. Contohnya dalam riwayat Abi Daud, Nabi melihat manusia mencakar muka mereka dengan kuku-kuku tembaga sebab mereka ni selalu mengumpat, mencela, menghina orang. Yang itu adalah beberapa hadis yang sahih. Cuma suka untuk nak kita ingatkan bahawa untuk para asatizah, para pendakwah, even para netizen sendiri, berhati-hati dalam kita menyampaikan apa-apa yang disandarkan kepada Nabi SAW. Berhati-hati bila kita nak memperkatakan sesuatu tentang ilmu ghaib, yang mana sumbernya adalah wahyu. Kemudian kita create itu Nabi kata, sedangkan Nabi tak kata. Jangan lupa dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi kata, inna kadhiban alayya laisa kadhibin ala ahad. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesungguhnya berdusta ke atas aku ini tidak sama dengan berdusta macam kepada orang lain. Siapa yang berdusta dengan nama aku ini, di atas menggunakan nama aku, maka bersedialah tempat dia di neraka. So, berhati-hati sebelum kita sebarkan mana-mana hadis yang kita tidak ketahui sama ada ianya sahih ataupun tidak. Sebenarnya selain daripada kisah-kisah palsu daripada peristiwa Isra Mi'raj, banyak lagi hadis-hadis palsu yang masih berlegar dan disebar di sekeliling kita. Dan ini satu benda yang insya-Allah kita semua kena berhati-hati. Baik, kita sambung sikit lagi. Yang mana Allah SWT kata dalam ayat yang seterusnya, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitab la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tahu apa yang, bila Nabi SAW ni masa di dekat Mekah tu, berapa belas bulan Nabi SAW menghadap ke Baitul Maqdis, Nabi selalu macam tengok ke langit. Walaupun ulama kata Nabi tak minta pada Allah, tetapi Allah tahu apa yang tersemat dalam hati itu. Keinginan Nabi SAW, Allah tahu dia nak menghadap ke dekat Baitullahil Haram, Kaabah. Maka Allah kata falan walliyannaka qiblatan tardaha. Maka hari ini kamu boleh menghadap ke Kaabah yang mana kamu nakkan itu. Menghadaplah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Pergilah menghadap ke Masjidil Haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Di mana sahaja tempat yang kamu berada, maka hendaklah kamu usaha untuk nak menghadap ke kiblat. So kiblat ini menjadi satu benda yang sangat penting dalam kita melakukan salat. Setidaknya kita berijtihad. Contohnya kita di Malaysia, lebih kurang belah kiblat itu belah barat. So kita tengok biasanya arah matahari terbenam, ke situlah biasanya menghadap ke kiblat. Wa innal ladzina utul kitab, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Mereka tahu bahawa perintah untuk nak mengubah arah kiblat itu adalah satu perkara yang hak, yang Allah telah syariatkan, yang Allah telah perintahkan, kerana mereka tahu
bahawa Nabi itu adalah benar, Nabi SAW tidak akan menghadap ke Baitullahil Haram melainkan dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Allah tak leka dan Allah akan membalas keingkaran mereka terhadap kebenaran. Dan antara yang menunjukkan mereka ini sangat degil, ayat yang seterusnya Allah kata, wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wama anta bitabi'in qiblatahum wama ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd wala in ittaba'ta ahwa'ahum bim ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminadh dhalimin. Kalaulah kamu diberikan menunjukkan apa-apa segala mukjizat yang kamu berikan kepada mereka ini sekalipun, mereka ini tak akan nak ikut. Apatah lagi kiblat kamu, mereka tak akan terima. Wama anta bitabi'in qiblatahum, dan kamu juga tidak akan mengikut kiblat-kiblat mereka. Jadi cumanya Allah kata wala ini taba'ta ahwa'ahum, dan siapa yang mengikuti hawa nafsu mereka setelah Allah kurniakan kepada mereka ilmu, pengetahuan. Walaupun Allah dah bagi tahu kiblat itu di Kaabah, ada orang-orang munafik yang masih lagi nak salat menghadap ke Baitul Maqdis, innaka idzal laminadh dhalimin. Kan? Maka orang sebegitu adalah orang-orang yang zalim. Wallahu taala alam. Saya kira mungkin sekadar itu sahaja dulu untuk pengajaran kita pada hari ini, insya-Allah. Baik, nantilah kita bertemu lagi pada masa yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.